Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah juga atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan, terutamanya nikmat dalam kita kembali menonton Tanyalah Ustaz, yang hari ini kita bawakan Detik Muhasabah. Dan seperti biasa, sejak diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, akibat menularnya wabak COVID-19 di negara ini, rakyat Malaysia kini tanpa kita sedar menjalani norma kehidupan yang baru. Pada awalnya kita nampak agak kelam kabut, dan kini semakin tenang. Cuma tenang yang kita lihat tiada nikmat seperti mana sebelum ini. Jadi apakah pula tenang dari sudut ataupun perspektif Islam? InsyaAllah segalanya akan dikupaskan dalam Tanyalah Ustaz hari ini. Dan saya Da'i Hadari sepanjang 2 jam kita bersiaran. Jangan lupa kepada anda semua, tanda pagar duduk rumah. Kita jaga kita dan juga COVID-19. Bukan tanda pagar saja kena buat tu. Itu yang paling penting. Dan alhamdulillah juga saya tak keseorangan, di mana hari ini tenang tanpa nikmat, topik yang kita akan bicarakan. Kita bersama dengan guru kita semua, dan saya anggap macam ayahanda saya sendiri. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? InsyaAllah kita harap ada ketenangan. Allah walaupun dalam kesempitan. Itu dia. InsyaAllah. Bila Ustaz sebut macam tu dah rasa sebab dalam dia. Kita tengok yang positif insyaAllah. InsyaAllah. Okey, kepada anda semua, yang banyak yang kita akan kongsikan hari ini, termasuklah kita akan telefon, kita akan hubungi mereka yang dari sudut pandang seorang ayah, seorang anak dan mungkin seorang suami, yang kita insyaAllah akan kongsikan mungkin pengalaman dan apa yang mereka rasakan ketika COVID-19 sekarang ini sedang menjelajah. Menjelajah pula. Tidak ya. Sedang menyerang di mana-mana tempat pun. Tapi insyaAllah segalanya positif kita harapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Cumanya mungkin Ustaz, di awal ini sebelum kita mukadimah, tenang tanpa nikmat, ada sesuatu yang pihak penerbitan sediakan untuk kita saksikan. Sama-sama kita tonton. Apa yang kita dapat saksikan seperti tadi, bagaimana COVID-19 sebenarnya menimbulkan kerisauan, bahkan ada antara masyarakat yang dalam ketakutan. Kerana apa? Ia bukan satu gurauan, akan tetapi ia satu pandemik yang sebenarnya menyerang, bahkan menyebabkan ramai telah menemui maut ataupun menemui ajal. Jadi untuk hari ini mungkin kita lihat bagaimana keadaan sekeliling. Ya, memang benar, ramai mengharapkan ketenangan, ramai yang mengharapkan sebelum ini hidup dalam keadaan janganlah kelam kabut. Tapi kalau tenang sangat pun tak kena juga caranya. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita terus sahaja bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Ustaz, ketenangan ataupun as-sakinah. Sakinah itu memang sebenarnya kita harapkan Ustaz ya. Tetapi dalam situasi yang kita dapat lihat di klip video tadi, menunjukkan bahawasanya ia satu perkara yang sebenarnya menyebabkan kita sebab pula. Mungkin sebagai mukadimah, tenang tanpa nikmat hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Surah Al-A'raf 96. Alhamdulillah, yang dihormati, yang dikasihi
Ananda saya lah. Kalau tadi sebut macam ayahanda tu, kena balas dengan Ananda. Da'i Hadari. Yang dihormati, dikasihi seluruh para penonton yang bersama di pagi yang penuh barakah, di pagi 7 Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan di pagi 7 Ramadan kita mencapai ketenangan. Dan ketenangan yang penuh nikmat sebenarnya. Sebab walaupun dalam kesempitan tak dapat ke surau, ke masjid berjemaah, tapi kita masih dapat melaksanakan Ramadan itu. Berpuasa di siang hari, qiyam di malam hari dengan penuh keinsafan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah harapan kita. Allah tak menarik semua nikmat daripada kita. Sekurang-kurangnya, nikmat berpuasa masih Allah beri. Nikmat beribadah masih Allah beri kepada kita. Nikmat istighfar, nikmat berzikir, nikmat bermunajah masih Allah beri kepada kita semua itu, kepada kita. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun begitu memanglah kalau kita nak muqaddimahkan sebagaimana telah dimuqaddimahkan oleh Al-Fadhil dan Hadari tadi, sememangnya kita merasakan bahawa sampai saat ini kita masih dalam ujian yang kita tak tahu bilakah penghujungnya, bilakah akan berakhir ujian ini. Tetapi sebagai seorang mukmin kita ada keyakinan terhadap jaminan janji Allah kepada kita betapa Allah berkuasa untuk menghentikan sesuatu perkara dengan keizinannya. Dan kita sebagai umat manusia yang beriman, tugas kita ialah merintih, berdoa, bermunajat, berusaha. Ini penting. Dalam kerangka ini, stay at home, kita kena amalkan. Doa zikir kita laksanakan. Istighfar taubat kita amalkan. Dan kita kena patuhi arahan-arahan. Dan arahan diberikan itu arahan untuk keselamatan kita bersama. Bukan satu nyawa, tapi jutaan nyawa. Dan isu sekarang bukan isu Malaysia, isu Singapura, tapi isu keseluruhan dunia. Sehingga tempat yang kita paling rindu nak sampai. Ramadan ni tempat paling rindu saya rasa tak adalah melainkan Mekah dan Madinah. Kerana dalam sejarah orang Malaysia ni, pada musim Ramadan ni terlalu ramai yang ke sana. 10 hari pertama, 10 pertengahan dan sampai 10 malam yang terakhir. Tapi hari ini tak ada satu kaki pun yang dapat melangkah ke sana. Walaupun dalam keadaan rezekinya Allah beri, masa Allah beri, tapi tak ada bagi yang mampu. Maka ini tuan-tuan merupakan satu ujian kepada kita. Dan bila VT disiarkan tadi, suasana yang hiruk-piruk dengan kenderaan tiba-tiba lengang jalan rayanya, bukan berlaku di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Bahkan di Mekah dan juga di Madinah. Jadi apa yang berlaku ini tuan-tuan, ada satu elemen yang kita kena ingat bahawa Allah SWT berkuasa menarik apa saja nikmat keamanan yang diberi selama ini. Tetapi masa sama Allah boleh tarik sekaligus saja. Bukan dengan apa? Dengan tentera yang kecil, yang kita tak nampak tentera ini. Tak nampak. Tapi dia menyerang kita, menggugat keselamatan kita, hingga dunia sepi dan sunyi. Sehingga kita semua rasa terancam. Menyebabkan kita kena pakai mask, paksa kita ambil sanitizer, berhati-hati, ada social distancing sama kita, tak boleh bersalam. Selama ni kita jumpa saya bersalam. Saya bila jumpa dengan Hadari tadi, sebelum kami datang ke studio ini, jumpa tapi hanya sekadar terhenti. Saya nampak nak bersalam, tapi terhenti. Teringat pandemik penyakit yang ada sekarang ini. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bercakap tentang tendang tanpa nikmat ini, kita bercakap dalam kerangka agama. Sebab itulah bagi saya, isu yang penting yang disebutkan tadi ialah kita kena ingat bahawa ini semua adalah ujian Allah Azza wa Jalla. Dan tak ada orang tak merasai ujian ini. Daripada sekecil-kecil anak yang umur baru sebulan hingga orang paling dewasa yang menghujung sampai usia hujungnya. Tak ada yang tak terasa isu ini. Jadi kesimpulannya, apa yang berlaku ini tuan-tuan adalah satu ujian besar Allah kepada kita demi untuk kita lihat kembali. Dan bila bercakap tentang new normal ini, bagi saya ia mencabar kekuatan dan kehebatan dan kemuliaan kita selama ini. Sebab apa? Sebab bila bercakap tentang new normal ini, mana kita akan cuba ubah kembali suasana kehidupan kita, suasana kita dengan masyarakat, keluarga, macam-macam. Jadi sebenarnya tuan-tuan, satu ancaman kepada kita. Namun begitu, saya muqaddimah tadi, ayat daripada surah Al-A'raf, ayat 96. Bila Allah sebut dalam ayat tadi, saya kira ayat sebagai ayat asas perbincangan tentang tenang tanpa nikmat ini, Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw
lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita kena ambil dalam kacamata agama. Sebab dalam perbincangan kita ni, kita ambil kacamata agama, bukan sosial semata-mata. Bila Allah sebut dalam ayat tadi, jika penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, negara itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan buka pintu-pintu keberkatan di daratan, di lautan, hingga ke langit sana. Allah buka pintu keberkatan. Makna dalam kerangka kita sekarang, bekerja, keluar, masuk rumah, macam kita belum pandemik baru ni kan. Keluar pukul 6, balik pukul 6. Keluar tengah hari, kemudian tak balik-balik contohnya. Kan urusan kerja, anak ke sekolah, hantar. Tak ada masalah. Makan dengan teman taulan di restoran, di kedai makan, pergi ke pejabat, jam 1 kita boleh ke masjid ke surau. Alhamdulillah. Kita tak rasa satu perkara. Sebab tu bila datang ujian ni, mengejutkan. Bagi saya peribadi, saya lebih terkejut. Sebab apa? Sebab perubahan berlaku dalam hidup. Nak ke masjid tak dapat, nak keluar tak dapat. Menyebabkan apa kata Allah benar. Benar kata Allah. Sebab Allah sebut Quran, walakin kadzabu, adalah kesilapan manusia itu. Fa akhadnahum bima kanu. Kami ambil balik keamanan yang ada, kami ambil. Ketenangan yang kamu ada, kami ambil kembali. Jadi kesimpulannya dari hadari, dalam kita bercakap tentang soal tenang tanpa nikmat ini, kita bercakap tentang cabaran yang sedang kita hadapi. Namun begitu, jangan kita sempit dada. Sebab dalam hidup ini, jangan kita rasa segala-gala telah hilang. Selagi dunia belum kiamat, kata Al-Imam Asy-Sya'rawi, ya, dia kata apa? Dalam hidup beragama ni, lagi mana belum kiamat dunia ini, itulah peluang kita nak buat apa saja dalam konteks agama lah, bukan apa saja dosa, tidak, dalam kebaikan. Belum kiamat. Maknanya sebelum Allah kiamatkan dunia ini, walaupun pandemik macam mana, kita masih ada ruang-ruang untuk kita kembalikan ketenangan semula. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Itu yang paling penting sekali. Yang paling penting. Dan bagi saya nak pada gini. Dalam kerana kita untuk mengambil ketenangan dengan nikmat sekali, Ya, Ustaz. pastilah tuan-tuan, tolong akur perintah kepimpinan negara. Macam disebutkan tadi kan. Stay at home. Stay safe. Doa dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan melanggari perintah-perintah PKP. Jangan. Sebab kita nak kembali kepada ketenangan semula. Ketenangan kita capai ketenangan yang banyak. Ketenangan dalam urusan keluarga, rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan rezeki, macam-macam. Inilah yang kita nak bincang pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberkati perbincangan kita, insya-Allah. Baik. Demi kerana keinginan kita untuk mencapai keselamatan dan keamanan, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Subhanallah, satu mukadimah yang sebenarnya menjentik hati kita. Bagaimana, tanyalah Ustaz, detik muhasabah. Ketika dunia dilanda wabak COVID-19, inilah masanya untuk kita sama-sama bermuhasabah. Dan saya terpanggil Ustaz untuk kongsikan bagaimana sebelum ini ramai yang menghafal. Akan tetapi tidak ramai yang menyedari bahawa pentingnya ingatan Allah, seperti mana dalam surah Ar-Rahman, Ustaz. Okay. Berapa banyak kali Allah menyebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Masya-Allah, Ustaz. Nikmat Allah yang manakah hendak kamu dustakan? Dan kini baru kita terasa nikmat-nikmat yang kita banyak dustakan, Ustaz. Betul. Allahu akbar. Baiklah Ustaz, mungkin kita nak terus sahaja dengan soalan yang kita boleh raikan di Facebook ini. Daripada sahabat kita, penonton setia kita, Nur Yaya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah hubung kait antara tenang dan sabar? Dan apakah hikmah bertenang tanpa nikmat? Kata nak tenang, tiba-tiba tanpa nikmat. Mungkin pencerahan daripada Ustaz. Bertenang tanpa nikmat? Okey. Puan apa tadi? Nur Yaya. Yaya, ya. Baik. Apakah hubungan di tenang dan sabar? Ya. Dalam hubungan keagamaan ini, kita dapati ada beberapa kalimah yang cukup murni. Contohnya aman, keamanan, as-sakinah, ketenangan. Artinya dalam hubungan agama ini ada kalimah-kalimah yang ada unsur menampakkan satu petanda yang cukup menarik. Ya. Bila hilang keamanan, hilang ketenangan, datanglah keserabutan dan masalah. Ya. Baik. Jadi dalam isu ini,
perawat yang paling penting dalam beragama ialah kesabaran yang tinggi. Baik. Jadi orang yang sabar biasanya tenang. Tenang. Orang sabar biasa aman. Orang yang tak sabar, dia akan hidup dalam suasana tak berapa nak Ya, dalam kecelarawan. kecelarawan seumpamanya. So, dalam Al-Quranul Karim, bila Allah sebut tentang soal sabar, Allah kata apa kepada kita? Dalam surah Ali Imran. Ya. Contohnya Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam surah Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, wahai orang beriman, yang bertakwa kepada Allah ini, sabarlah kamu dan cari pintu kesabaran. Dan ikat hubungan kamu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita dalam hubungan tenang sabar ini, dia hubungan macam adik-beradik. Sebab apa? Sebab orang yang nak tenang, kena sabar. Orang yang sabar, mesti tenang. Jadi ini kaitannya. Dalam Quran bila Allah kata, "Usbiru wasabiru warabitu wattaqullah." So, biasa bila orang itu sabar, dia tenang. Orang cerca, orang cela, orang maki. Ya. Dia tak melatah. Dia tak jawab balik. Dia senyum mulai dia. Tenang tak dia? Tenang. Tapi kalau orang maki, dia pun maki balik. Orang maki 2 patah, dia maki tak lama. 100 patah contohnya. Lagi panas Ustaz. Lagi panas. Lagi nampak akhirnya mungkin berlaku pada perbalahan yang lebih serius. Betul. Pembunuhan. Jadi maknanya sabar dan tenang, 2 kalimah yang mesti disatukan. Betul. Jadi ini Quran sebut. Asbiru wasabiru warabitu. Warabitu ni maknanya ketenangan lah. Dekat dengan Allah. Mana orang sabar ini zikir banyak. Orang sabar ini istighfar banyak. Orang sabar ini tilawah banyak. Makin sabar, makin dekat dengan agama. Jadi tenang sabar ini 2 kalimah yang sepadu, yang sepadan dan diikat. Baik. Apa hikmah kita dapat ini? Iaitu tenang tanpa nikmat. Apa hikmah? Tenang tanpa nikmat? Dia begini. Kalau kita dalam hidup ini, tuan-tuan, kita dah mencapai ketenangan. Ya? Ya. Kadang-kadang, minta maaf sebut, sekarang ini, ada di kalangan kita, Allah uji dengan soal kepayahan makan minum. Betul. Ini dalam PKP ni, saya tak pergi jauh lah sebab kita ada jiran kita. Yang kita bukan paksalah, kita bersama dengan masyarakat setempat, holor bantuan dengan beras, dengan duit ringgit, beli satu kampit 50 holor. Sekarang sampai sekarang ni, dah 44 hari ni, selesai. Ada orang itu, dia tenang, dia dalam keadaan tenang. Apa tadi kita sebut tadi? Lupa dah saya. Dia tenang tapi tanpa nikmat. Dia bersabar. Ya. Kita beri holor makan, dia kata, Alhamdulillah saya boleh berjimat, dia kata. Masya Allah. Ada orang lebih perlu pada saya lagi. Allah. Kita holor gula 1 kilo, dia kata tak apalah, saya ada bagi kepada orang lain. Makna dia tak berkaan, diuji. Tapi ada ketenangan hati. Walaupun dia hilang nikmat. Jadi bukan mudah. Da'i penhadiri, nak cipta macam bukan mudah. Sebab semuanya berbalik pada soal iman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allah menyatakan juga dalam Al-Quran, para penonton sekalian, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi para penonton sekalian, mungkin ini ialah kita ambil satu peluang untuk kita sama-sama bermuhasabah. Adakah kita sabar? Sebab Ustaz, ada orang bila datang sahaja ujian ini terus tak tenang. Bahkan dimarah pula pihak berkuasa tu Ustaz. Jadi mungkin kata kuncinya tenang dan sabar, insya-Allah. Okey Ustaz, banyak lagi kita akan diskusikan, kita akan bincangkan selepas ini. Dan para penonton sekalian, nantikan selepas ini kita akan bersama dengan seorang pelakon, iaitu Ashraf Muslim. Apa khabar beliau? Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz. Detik Muhasabah.
Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, dan terima kasih terus setia dalam Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah. Dan seperti biasa, kita bawakan kepada anda pelbagai topik yang berbeza setiap hari. Dan hari ini mungkin sebagai muhasabah kembali diri kita, kita tanya, kita belai hati kita balik, bagaimana banyak nikmat yang telah kita abaikan, yang kita lupa nak sebut Alhamdulillah. Hari ini tenang tanpa nikmat kita bicarakan. Masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Pada pagi ini 7 Ramadan genap 1 minggu. Dalam tak sedar tu cepat je masa berlalu ya. Dan insya-Allah kita akan terus sahaja sambung diskusi kita tentang tenang tanpa nikmat ini. Baiklah Ustaz, kita ada soalan yang cantik daripada sahabat kita Imran Syakir di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Zandai. Seperti mana yang saya ucapkan tadilah, saya nyatakan tadi. Banyak diulang dalam surah Ar-Rahman tentang nikmat yang manusia dustakan. Soalan saya, apakah COVID-19 ini banyak menunjukkan nikmat yang manusia dustakan kerana tidak mensyukurinya sebelum ini? Sebagai contoh, masjid dan surau ditutup. Betul juga Ustaz. Sebelum ni 5 kali sehari dialunkan azan. Tak ramai. Masjidnya besar. Satu saf pun tak sampai. Tapi sekarang ni ramai pula yang rindukan masjid. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih saudara Imran Syakir. Saya rasa soalan ini soalan cukup menarik sebenarnya sebab saudara Imran telah mengaitkan daripada surah Ar-Rahman yang Allah ulang sebanyak 32 kali lebih kurang. Tak silap ingatan saya. Asyab kalau Allah sebut dengan satu kata yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Atas nikmat mana yang kamu dustakan hai manusia. Kadang-kadang bila kita baca ayat ini Ar-Rahman dah lama ni, kita tak nampak sangat. Kita tak nampak secara fizikal apa nikmat itu. Kalau kita tengok pun secara umum. Bila sampai tahap COVID-19 ini, datang ancaman pandemik begitu hebat ini, kita mula terasa sebenarnya. Banyak nikmat kita nampak. Banyak nikmat yang kita kehilangan secara fizikal. Baik nak pegang ke, jamah ke, pergi, kita kehilangan. Dan bila saudara Imran sebut tentang nikmat ke masjid, saya rasa kita rasai. Tapi bila Ramadan ini, saya amat rasa sebab bila kita masuk dalam keadaan bersolat tarawih, benar solat tarawih ini kita boleh buat di rumah secara fardi, tak berjam, tetapi oleh kerana kebiasaan kita dengan suasana seronoknya bersama ayah mak, dengan keluarga adik-beradik, dengan jiran tangga, beramai-ramai berhimpun, beratus dalam masjid, tiba-tiba sampai isyak masuk, kita solat isyak di rumah, kemudian solat di rumah dengan anak-anak, teringat kita indahnya selama puluhan tahun. Sampai hidup dah 50 tahun, baik 60 tahun. Saya dah 57 tahun ini. Tuan-tuan. Tak pernah berlaku dalam sejarahnya. Itulah kenyataan sedang berlaku sekarang ini. Jadi bila kita tengok balik, setuju dengan Syakir tadi, ia benar. Ini semua adalah merupakan ada petanda pada Allah Azza wa Jalla yang mungkin mengaitkan kita dengan persoalan apa kesilapan kita. Saya tetap meyakini bahawa dalam isu pandemik COVID-19 ini, kita bukan salahkan isu tersebarnya benih kuman yang tak nampak. Tapi ini semua datang daripada tangan-tangan kita yang ada silap dengan Allah Azza wa Jalla. Confirm. Sebab Allah tidak pernah untuk hukum manusia dengan tiba-tiba. Sebab Allah Maha Adil. Sifat Allah, laisa bidhallamil abid, tak zalimi hambanya. Tak akan zalimi. Sebab Allah hadis qudsi Allah berfirman, inni qad haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan zalim ini berada dalam kehidupan kata Allah. Tak ada. Bila Allah hancam kita, maknanya ada something yang tak kena. Dia bila sampai Allah tarik nikmat ini, tuan-tuan, benar kata Allah. Saya nak kata tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi manusia kamu dustakan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga semua menjadi bebanan kepada kita. Anak-anak kita nak sekolah tak boleh. Jangan kita bergembira kerana anak tak sekolah. Itu mengancam perjalanan hidupnya. Anak-anak kita tak boleh nak belajar dengan tenang di universiti, pasal balik ke rumah. Kita anggap jangan itu peluang untuk berehat. Tidak. Ada benda-benda yang mengancam masa depan mereka. Terutama dalam konteks negara sendiri. Terancam ekonomi, terancam pengurusan negara, macam-macam. Yang menakutkan kita ialah new normal nanti ni bukan mudah kita nak bangun kembali. Sekadar new normal dalam konteks kehidupan secara berkeluarga mungkin, tapi new normal negara. Kita nak cipta balik keamanan semula, ekonomi macam-macam. Bukan mudah. Jadi semua ini tuan-tuan, sesuatu yang kita tengok kena tengok dengan neraca keimanan. Jangan tengok neraca nafsu syahwat semata-mata. Jadi kena balik kepada
dasar agama. Sebab itulah saya ingat Ar-Rahman, surah Ar-Rahman ni, Ya. tolong baca balik dengan pengamatan. Saya cadangkan Ramadan ini, di samping kita baca surah-surah yang lain, Al-Baqarah, Al-Imran, Az-Zumar, macam-macam, tolong banyak baca Ar-Rahman dan tolong semak balik apa makna fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya minta sangat-sangat. Baik Ustaz. Secara peribadinya Ustaz, saya dan saya yakin para penonton juga sebenarnya hati terusik. Rasa sebab apabila melihat video-video yang viral di media sosial apabila di masjid, terutamanya masjid negara dan masjid-masjid yang utama lain di negara kita, yang hanya mampu untuk beribadat secara berjemaah solat tarawih itu hanya imam, Bilal dan beberapa 3 atau 4 orang saja. 3 atau 4 orang sahaja petugas masjid. Allahu Akbar. Sebenarnya itu menimbulkan rasa sebab juga sebenarnya pada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan ia menjadi satu iktibar buat kita supaya kita lebih bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Baiklah para penonton sekalian dan Ustaz, kita ketika ini berada di talian sahabat kita, pelakon yang saya kagum sejak dulu lagi lakonan beliau, dan ada juga beliau berdakwah dan banyak beliau kongsikan juga bersama dengan kita supaya kita tenang, kekal jaga kesihatan, dan kita bersama sangat bertuah kita bersama dengan Ashraf Muslim yang kini berada di talian. Assalamualaikum Ashraf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar kita? Alhamdulillah, lama tak jumpa. Itulah, dulu main bola sekali. InsyaAllah lepas PKP ya. InsyaAllah dia semua dah sihat kan. Ya, insyaAllah. Okey, Ashraf, hari ini kita bicarakan, kita sembang-sembang, kita kongsikan tentang tenang tanpa nikmat, dan bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Tapi sebelum kita bagi peluang kepada Ashraf, tanyakan soalan juga sebagai perkongsian kepada Al-Fadhil Ustaz, saya nak tanya jugalah sebagai mungkin mewakili para penonton. Pengalaman ialah Ashraf ketika bekerja dapat tahu bahawasanya disahkan positif COVID-19. Jadi sebagai seorang ketua keluarga, bagaimana sudut pandang disahkan dijangkiti COVID-19? Bagaimana sebagai seorang ketua keluarga memandang ataupun apa yang terlintas ketika itu? Silakan. Okey, baiklah. Bila saya dapat tahu yang saya ni COVID, berbagai andaian, berbagai perasaan, banyak perkara yang kita fikirkan untuk masa depan kita, terutama untuk ahli keluarga kan. Sebab bila kita dah kena COVID ni, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita akan berada berjauhan dengan keluarga. Allahu Akbar. Itu saya akan berada di luar ataupun takut tak jumpa langsung. Itu yang saya amat merisaukan. Kerana waktu itu ialah anak-anak saya masih kecil lagi, dan saya pun baru pulang daripada Scotland telah meninggalkan mereka sebulan sebelum tu. Jadi macam-macam lah perkara yang berlaku kan. Jadi bila saya berjauhan, bila saya dekat sini, ialah banyak yang saya doa kepada Allah supaya Allah sentiasa melindungi mereka dalam masa dia untuk menjaga anak-anak saya dan juga isteri saya kan. Dan perasaan waktu tu memang agak sedih juga dia dapat jawapan. Walaupun saya dah menjangkakan saya akan dapat COVID, sebab when saya sampai di Malaysia, ada salah seorang daripada di Canberra ataupun kru kami yang dijangkiti COVID. Jadi automatically saya pun rasa macam sebab saya berbilik dengan dia. Dan waktu itu saya, ya Allah Tuhanku, kalau dia dah kena, confirm saya mesti akan kena. Walaupun kita dari segi pemikiran kita dah mengakui benda itu berlaku, tapi dalam hati masih deny lagi sebab masih ada banyak tanggungjawab lagi yang saya tak selesai lagi terhadap adik keluarga saya kan. Jadi itu yang menjadikan saya bertanya-tanya dan kadang resah, saya sedih kan. Tapi itulah mengharapkan doa pada Allah kan. Sebab ini nikmat Allah tarik tiba-tiba kan. Kadang dia bagi kita sakit. Walaupun dia bagi kita penyakit, kadang dia tak bagi sakit. Tapi dia bila dalam keadaan PKP ni akan mengganggu sistem bukan ekonomi negara, tapi dalam masa sama ekonomi untuk dalam sebuah rumah kan untuk keluarga saya. Jadi itu benda yang amat merusakkan waktu itu. Tapi alhamdulillah lah bila sampai kat sini banyak perkara yang berlaku, banyak benda yang kata nikmat yang betul seperti Ustaz cakap tadi kan, kadang Allah bagi nikmat lain tapi sekali bagi nikmat yang lain setelah saya berada dekat sini. Itu pengalaman saya setakat ni lah waktu saya dapat kenal pasti pasal COVID ni. Ashraf, mungkin juga alang-alang kita bicarakan tentang tenang tanpa nikmat ni, ramai nak tahu ni, mungkin bukanlah sebagai nak ambil tahu hal orang, tidak, tetapi sebagai individu yang sebenarnya menghadapi situasi ini, ramai yang nak tahu apa antara nikmat yang kini Ashraf terfikir, oh ketika COVID-19 ini tiba,
nikmat ini aku dapat? Dan apakah nikmat yang selama ini aku abaikan kini hilang? Mungkin Ashraf boleh kongsikan. Bila saya, pertama bila saya berjauhan dengan keluarga ni, rindu kita sentiasa makin lama makin melebal. Itu saya beritahu pada penonton-penonton di luar sana. Dan kita boleh lihat sejauh mana kita tak dapat nak bantu keluarga kita dengan anak-anak kita. Kadang-kadang dia biasa dengan sekolah tapi dia duduk rumah. Duduk rumah kat di kampung ataupun di rumah sendiri, rumah family, mak mentua semua. Jadi macam-macam berlaku, dan saya hanya berorangan sahaja berada di hospital, hanya mendengar khabar dan tengok video call saja. Itu yang menjadi rasa, ya Allah, mana tanggungjawab saya sebagai seorang suami untuk jaga ahli keluarga saya. Jadi itu rasa bebanan bagi saya. Macam ini merasakan hati saya. Tetapi bila saya sampai di sini, saya lihat keadaan bagaimana Islam yang diangkat pada dalam wad-wad di hospital ini, dia memberikan saya ketenangan di sini. Bagaimana nak menguruskan hati saya, jiwa saya dan bersama. Bila saya tenang, bila keluarga kita tenang, insya-Allah ahli keluarga kita pun di rumah sana pun akan tenang. Insya-Allah. Itu yang saya belajar nikmat daripada yang saya lalui di sini, yang saya applykan. Dan saya rasa seronok, dan automatically ahli keluarga saya pun rasa tenang di dalam dalam keadaan yang dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kalau saya resah, saya stres, physically saya pun akan tak okey. Dan dalam masa sama, ahli keluarga saya pun jadi tak okey. Jadi bagaimana kita nak support ahli keluarga saya ialah melalui saya macam ni. Dan saya tak ada boleh nak buat apa-apa pun, selain hanya nasihat, video call, berkomunikasi melalui cara itu. Bagaimana pula nikmat yang rasa hilang pula daripada aku bila PKP ini menjengah tiba, terutamanya COVID-19 ini? Silakan. Bilang nikmatnya ialah kita selalunya dapat berkomunikasi berdepan di semuka. Kita hari bercerita masalah sama-sama, tapi ditukarkan dalam nikmatnya dalam bentuk ialah dengan jarak jauh, dengan media sosial. Dan juga kadang-kadang bila kita tak dapat bersentuhan dengan anak-anak saya, selalu bermain dengan anak-anak saya, selalu pujuk dia, bercakap dengan mereka. Tapi kali ini sebab mereka tak suka sangat dalam telefon, sebab dia rasa macam ayah ni terlalu jauh sangat. Allahu Akbar. Dia terlalu jauh-jauh sangat. Jadi bila dia jarang jumpa, kali ni kita di depan mata kita 24 jam, ataupun dia balik rumah akan selalu bersama dengan mereka. Tapi kali ni terus totally memang berjauh sangat kan. Jadi saya rasa macam saya rasa sedih dekat bahagian tu. Saya tak dapat menjalankan tanggungjawab saya tak dapat cium mereka, tak dapat nyanyikan mereka dengan cara kita nak belai rambut mereka, tak boleh. Jadi saya rasa macam, ya Allah, mana nikmat tu. Kenapa Allah tarik semua tu. Tapi Allah berikan nikmat yang lain bila saya berada kat sini. Alhamdulillah, itulah letihnya seorang ayah bila pulang ke rumah, anak-anak itu hilang pula letihnya rasanya kan, Ashraf? Okey Ashraf, bersama dengan kita juga di studio Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Jadi saya bagi peluang, mungkin Ashraf ada sesuatu yang nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Okey, Ustaz. Sebelum Ashraf tanya, saya tanya Ashraf, apa khabar Ashraf pagi ni, insya-Allah? Alhamdulillah, saya itu saya dengar sangat-sangat. Saya ada pengalaman dengan Ashraf, kalau ingat kita pernah berforum di Tul Intan. Betul. Kampung saya tu. Ya. Kenal Ustaz. Kita dengar Riyad Hamzah bersama. Alhamdulillah. Kalau ingat Di atas lori tu. Masya atas lori, betul-betul. Allah Akbar. Okey. Silakan. Okey, baik Ustaz. Di sini ramai di luar sana akan memikir bila sakit COVID ni ada skeptikal sikit kan. Contohnya bila ada seorang pembunuh, bila dia dah bertaubat apa semua, tapi masih akan berfikiran dia masih seorang pembunuh. Dan jadi masa pesakit COVID di sini, rata-ratanya mereka ada ahli keluarga, ada anak-anak, dan mereka ada kerjaya masing-masing. Tapi mungkin kat luar sana dia tak nampak apa yang berlaku kat dalam ni. Jadi jiwa mereka sentiasa meronta-ronta. Kadang ada seorang tu atas kata, ada yang sedih, ada yang memikir yang masalah mereka. Jadi apa yang saya nak tanyakan di sini ialah Ustaz, bagaimana kita nak beritahu kat masyarakat di luar sana tentang kebaikan mereka di sini, tentang keindahan mereka itu. Sebab dia orang kat sini semua mengamalkan amalan-amalan yang baik yang diajar oleh Allah SWT, diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, solat 5 waktu. Jadi perkara ini tidak nampak berlaku di luar sana. So boleh tak beritahu kepada masyarakat luar sana
sentiasa berfikiran yang baik, berdoa pada Allah SWT, yang jangan kita cuba nak menurunkan masalah sana ke sini kerana itu ada satu perkara yang tak baik. Itu yang saya rasa macam sangat merisaukan, ya. Sebab kenapa Allah uji ni, Allah nak uji iman kita bukan seorang saja, bukan untuk pesakit, tapi untuk keseluruhan sahaja. Untuk satu dunia. Jadi sana Ustaz, kenapa Ustaz? Bagaimana Ustaz? Okey. Saya tak berapa jelas sangat, tapi saya nampak umum soalannya. Ashraf, ya. Saya rasa yang paling penting ialah, kalau saya dapat jawab dalam kerangka apa yang saya dah faham tadi ialah, sebab mungkin sound kita kurang sikit. Apa yang penting ialah kita kena warnakan hidup ini dengan amal-amal, dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana ujian datang ini sesuatu mengajar kita tentang mungkin faktor kelemahan kita, faktor kejahilan kita, faktor kekurangan kita. Jadi bila kita balik pada agama dengan jaga solat, jaga ibadat, jaga segala kebaikan kita buat, kita doa pada Allah. Mudah-mudahan ada titik insaf dalam hidup. Insaf dengan makna kita akan dapat rezeki pada Allah Azza wa Jalla. Allah makin sayang, Allah makin cinta, Allah makin kasih. Sebab Allah dalam satu benda yang saya nak sentuh tuan-tuan, ya, kepada Ashraf. Allah tidak pernah zalimi kita. Tidak pernah. Tak pernah. Sebab Allah ni maha sayang kepada kita. Kalau kita ulang baca sentiasa, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Makna Allah tak pernah zalimi kita. Allah uji kita sebab Allah tanda sayang kepada kita. Allah uji sebab Allah sayang kepada kita. Sebab Allah nak angkat martabat kita. Martabat keimanan kita, martabat ketakwaan kita. So boleh bayangkan dalam surat Ashraf dengan rakan-rakan, saya tak boleh sebut sebab saya tak rasa. Allah tak uji sampai saya sampai macam Ashraf diuji. Ashraf dapat merasa dengan kawan-kawannya, sehingga tak boleh nak bersama anak-anak, tak boleh nak bersama dengan isteri secara berdepan bercakap. Betul Ashraf kata dia boleh video call, tapi video call ni tuan-tuan tak sampai tahap perasaan kita untuk bersama dengan Allah, dapat peluk, dapat cium, dapat bercakap. Tak sama. Bayangkan sekarang video call. Kalau kita di zaman yang lalu, video call tak ada. Mana kita putus hubungan langsung antara kita dan keluarga macam. Jadi bagi saya, Ashraf dalam keadaan nampak ketenangan. Sebab ketenangan Ashraf yang ada, saya rasa ketenangan, walaupun tak penikmat, tapi Ashraf ada kekuatan bersama jemaahnya dalam suasana tadi. Hidup dengan zikir, dengan istighfar, dengan ibadat, dengan tilawah, dengan baca Quran, dengan bertadabbur, dengan secara Jadi semua ini merupakan laluan kita untuk kita meraih satu hari yang penting. Allah akan beri kita kemenangan, kejayaan, jangan bimbang. Sebab Allah ni Tuhan yang tak pernah kedekut untuk membantu hambanya. Walaysa bidzallam, Allah tidak zalimi kita. Wallahu a'lam. Itu saya jawapan daripada sekadar apa yang saya boleh dengar daripada Ashraf tadi. Baik Ustaz. Itu dia mungkin juga kepada para penonton sekalian, apa yang Ashraf lalui ini sebenarnya sebagai pengajaran ataupun ilmu juga buat kita. Bagaimana kita lihat Ashraf begitu tenang dalam menghadapi ini. Bayangkan Ustaz, ya, kalau kita sendiri pun Allahu Akbar hanya fikir satu sahaja. Kan kapan kita fikir, ya? Tapi Ashraf masih lagi positif dalam apa yang beliau lalui. Baiklah Ashraf, mungkin sebelum habis ni, apa kata-kata pesanan kepada masyarakat di luar sana? Kita bagi peluang untuk Ashraf kongsikan sebagai seorang insan yang sebenarnya menghadapi situasi ini. Silakan. Kita sebenarnya, apa yang saya nampak sebenarnya Allah uji COVID ini adalah asbab untuk kita dekat dengan dia. Allahu Akbar. Sebenarnya banyak perkara yang kita tak nampak. Allah berikan benda ni, ujian kepada kita ni untuk kita membuat satu perkara yang lebih baik. Allahu Akbar. Dari walaupun dari segi kecil-kecil ada segi makro ni. Di sini macam mana Allah angkatkan Islam di dalam umat ini bila Allah pilih jemaah-jemaah tabligh rasa yang terbesar. Jadi mereka beramai-ramai majoriti di hospital ni mengangkat Islam. Buat solat 5 waktu, berjemaah bersama-sama, baca solat jemaah, baca taklim, menceritakan hadis-hadis Nabi. Allah. Kemudian mereka membuat tahajud beramai-ramai, majlis beramai-ramai, dan insyaAllah itu amalan yang dilakukan di sini. Dan yang kelima ada perkongsian antara jemaah-jemaah atau pesakit-pesakit itu dan kita tentang keindahan Islam, kebesaran Allah SWT. Jadi saya mengharapkan bukan saja dari segi kenikmatan yang Allah berikan dalam ini, tapi beri kena apply di dalam isi rumah masing-masing. Di luar. Oleh keluarga, suami isteri yang ada satu rumah itu, jangan gaduh-gaduh, kena bincang atau sesuatu lain, kena fikir dengan baik.
dan nak dididikkan isteri dan anak dengan baik-baik. Dan saya tak dapat peluang itu sekarang. Jadi, you all yang dekat rumah dia tolonglah. Ya. Harmoni kalau saya jadi. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah Ashraf, saya mewakili seluruh kru produksi dan juga pihak Media Prima mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan kami doakan Ashraf dan para sahabat kembali sihat dan insyaAllah kembali sembuh untuk kembali bersama dengan keluarga di rumah. InsyaAllah. Dan sedikit ucapan saya kepada Ashraf dan kawan-kawan yang lain. Allah tidak pernah benci kepada kita. Tidak pernah. Allah sayang kepada kita. Sebab Allah Tuhan yang maha sayang pada hamba-Nya. Baik. Ujian datang untuk angkat darjah kita, insyaAllah. InsyaAllah. Ashraf, insyaAllah mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, insyaAllah. Itu dia. Alhamdulillah, itu dia. Satu pesanan yang menjadi azimat dan pegangan Ashraf dan sahabat, insyaAllah. Okey Ashraf, ada hadiah yang kami nak kongsikan juga. Ada satu klip video I Love You Ayah daripada anak-anak Ashraf sendiri. Tapi sebelum itu, terima kasih Ashraf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jom sama-sama kita tonton. Hello everyone, my name is Adam. Get well soon, I love Ayah. Mwah. Hi everyone, my name is Anas. Generation Ayah, I love you. Hi, my name is Sarah. Please pray for my dad. My dad at hospital because COVID-19. Please stay strong, Ayah. Bye. Mwah. Itu dia. Allahu Akbar. Saya sebagai seorang ayah juga tersentuh usahasa kita. Allahu Akbar. Baiklah. Terima kasih Ashraf Muslim. Semoga kembali sembuh. Terima kasih Ashraf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Para penonton sekalian, moga-moga kita lebih menghayati segala apa yang Allah telah berikan kepada kita, terutamanya nikmat keluarga yang ada di sekeliling kita. Jadi insya-Allah banyak lagi kita akan diskusikan dakwah biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Anda terus duduk di rumah, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah. Saya merupakan seorang ibu pada 5 anak. Sejak PKP ini dijalankan, Ramadan kali ini terasa begitu sayu sekali. Dan kedua-dua anak perempuan saya tidak dapat bersama. Selalunya pada awal Ramadan kami selalu bersama-sama berbuka puasa, sahur dan berjemaah tarawih bersama. Seorang di Kuala Lumpur dan seorang di PD. Ramadan kali ini kita mendengar arahan Perdana Menteri yang tidak kasih mereka supaya keluar rumah, mengakibatkan mereka dapat balik ke Melaka. Saya merasa sedih. Selalu juga Alit membuat video call dengan mereka, tapi itu tak sama. Sebagai seorang ibu, saya terkesan dengan keadaan itu. Tanyalah Ustaz, 30 April 2020. Hari ini kita sama-sama bincangkan tenang tanpa nikmat. Dan saya Da'i Hadari bersama dengan anda dan kita masih lagi juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad yang Alhamdulillah banyak yang dikongsikan sebagai motivasi diri kita bersama. Bukan sekadar motivasi hati tetapi emosi juga, insya-Allah. Baiklah Ustaz, bila sebut tentang emosi ini, berapa kali saya cuba untuk menahan air mata saya daripada bercucuran. Kalau tidak tak jadi kerja pula.
pengacara ni, moderatornya. Cumanya Ustaz, daripada VT ataupun klip video yang kita nampak tadi, kita tonton tadi, seorang ibu yang merindui suasana seperti mana sebelum ini bersama dengan anak-anak. Bagaimana Ustaz sebenarnya COVID-19 ini juga memberi kesan kepada keluarga itu? Silakan Ustaz. Ya, itulah saya sebut awal tadi bahawa dalam kehidupan kita sekarang Allah datangkan satu ujian yang tak pernah siapa jangka dan sangka. Dalam perancangan kita semuanya dalam keadaan baik. Contohnya nak balik pada Ramadan, awal Ramadan, berpuasa dengan mak. Kemudian bersama dengan mak, bonda di kampung. Itu biasa orang Melayu kita, orang Islam kita. Kemudian merancang ada balik pertengahan Ramadan, jumpa dengan mak, berpuasa dengan mak ayah, balik ke kampung sekejap. Dan paling utama nak balik raya, nak peluk cium ibu, nak dakap, nak tunjukkan cinta sayang yang menebal kepada mak dengan cinta sayang. Tapi perancangan tinggal perancangan. Tenang kita, tapi tenang tanpa nikmat itu. Jadi bagi saya, bila Puan tadi sebut tentang isu itu, itulah hati yang sedang berlaku. Apa yang berlaku ini merupakan satu ujian Allah kepada kita, menunjukkan Allah itu berkuasa. Allah boleh cashkan, Allah ambil cash daripada kita satu benda yang kita tak jangka, tak sangka. Satu dalam Al-Quran, bila Allah sebut satu perkara tentang kepada kita. Contohnya, sambil daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Saya nak kaitkan sikit. Di mana ayat yang berbunyi daripada surah Ibrahim, iaitu firman Allah, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi tusuha innal insana ladzalamun kafar. Ayat ini sebenarnya umum, tapi saya ambil ayat pertama tadi, wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Allah datang pada kamu semua kamu nak. Tetapi yang kamu nak itu, kalau aku nak tarik-tariklah. Allahu akbar. Allah tarik bila masa. Betul. Jadi hal ini kadang-kadang bila kita renung fikir tuan-tuan, kunci kita ialah tenang dan sabar tadi. Sebab nikmat ini hak dia. Dalam Quran pun sebut, dalam surah An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat kamu ada, Allah yang punya. Nikmat anak Allah punya, nikmat keluarga Allah punya, nikmat keamanan Allah punya. Semua nikmat Allah. Jadi kepada kita bersabar dan bersabar. Cuma dalam sabar itu kita kena warnakan kan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla, kena renung balik. Betul bagi saya kunci kepada semua ini tuan-tuan ialah muhasabah. Muhasabah itu kunci kita. Renung balik, set balik di mana kita punya kesilapan mungkin, kita punya kejalanan mungkin, kita punya kekurangan mungkin. Muhasabah itu paling penting. Allahu a'lam. Kerana itulah detik muhasabah kita bawakan temanya dalam Tanyalah Ustaz kali ini. Baik Ustaz, mungkin kita nak tanyakan juga kepada para penonton sebelum kita bersama dengan seorang insan yang juga boleh menjadi inspirasi kita semua. Saya nak tanya kepada para penonton, bagaimana, cuba bayangkan kita seorang anak. Kita ada ayah yang menjadi tempat kita bermanja. Dia jugalah yang akan kita kongsikan perasaan. Apa-apa sahaja kita susah, dia yang bantu. Kita kelam kabut, dia yang menenangkan. Allah. Akan tetapi cuba bayangkan dalam situasi COVID-19 ini, dalam situasi semasa ini, tiba-tiba ayah yang mana kita sayang itu hilang. Bahkan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sukar bukan? Dan inilah detik yang mana kita nak kongsikan kepada para penonton dan juga kita juga ustazah di studio. Seorang insan yang mungkin kita boleh berguru, kita boleh tanyakan kepada beliau bagaimana inspirasi untuk teguh hati beliau menghadapi segala ujian ini. Dan kita sangat bertuah kita bersama dengan Syira Idris yang kini berada di talian. Assalamualaikum Syira. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Syira, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Syirah. Kita hari ini Tanyalah Ustaz, kita kongsikan topik tenang tanpa nikmat dan kita bersama juga dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan. Cumanya sebelum saya nak bagi peluang kepada Syirah tanyakan kepada Ustaz Roslan, kita nak tanyalah pengalaman Syirah dan macam mana kekuatan yang ada pada Syirah itu. Dari mana kekuatan Syirah dapat? Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Syirah. Pengalaman kisah saya adalah bermula pada 21 hari bulan 3 yang di mana pada waktu itu arwah ayah saya telah disahkan meninggal disebabkan COVID-19. Pada waktu itu saya dan kakak berada di hospital kerana kami pun telah disahkan menghidap COVID-19.
Pengalaman waktu itu memang sangat sedih, sangat kecewa dan sebab kami tak dapat nak berjumpa dengan ayah. Last saya dapat jumpa ayah sebelum ayah dibawa masuk ke ambulans pada pagi Rabu iaitu 12.30 pagi. Masa hari Sabtu ayah disahkan meninggal, kami tak boleh buat apa-apa. Termasuk mak, waktu itu pun tak boleh nak berjumpa dengan ayah. Sedih, sangat sedih, tapi saya dapat kekuatan mungkin daripada rakyat Malaysia. Sebab di mana pada waktu ayah meninggal, ramai sangat yang mendoakan ayah. Ramai sangat yang bagi kata-kata semangat, orang yang saya tak kenal, orang yang dah lama saya tak jumpa. Waktu tu rasa saya tak kesorangan. Dan saya ada ramai lagi orang yang support. Cuma terkilan sebab kita tak boleh nak salam ayah untuk kali terakhir. Kita tak boleh nak peluk, tak boleh nak minta maaf. Sebab waktu malam sebelum ambulans datang tu ayah memang dah kritikal. Kekuatan saya adalah daripada orang-orang sekeliling. Sebab kami pesakit COVID-19 tak boleh buat apa-apa. Kami cuma hanya boleh duduk diam di hospital. Dan saya cuma mampu sedekahkan Yasin Al-Fatihah kepada arwah ayah. Ya. Buat masa tu memang sangat sedih. Tak boleh nak gambarkan perasaan macam mana. Tapi kita tak kuat. Cuma kita kena kuat. Sebab kami masih ada lagi ibu yang kami kena jaga. Syirah, mungkin Syirah boleh kongsikan apa antara pesanan ayah yang Syirah masih ingat dan dia menjadi satu yang penguat diri. Allahu Akbar. Saya sendiri pun rasa sebab ni. Bagaimana kata-kata itu menjadi kata semangat kepada Syirah? Pesanan daripada seorang ayah. Ayah memang dia selalu pesan yang kalau ibu bapa meninggal, dia punya doa tu adalah datang daripada anak-anak dia. Jadi kami adik-beradik memang terima dengan hati terbuka. Memang payah nak terima. Cuma kami tahu yang ayah tak nak kami sedih. Lagi satu, ayah selalu pesan supaya jangan tinggal solat, supaya sentiasa jaga ibu bapa dan selalu juga sebenarnya ayah pesan kalau satu hari nanti ayah dah tak ada atau Umi dah tak ada, nanti korang akan rindu. Baik Syirah, mungkin peluang Syirah untuk tanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Syirah. Pertama, takziah kepada keluarga insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Ustaz, saya nak tanya, kekuatan saya datang sebab ada daripada sumber-sumber orang lain yang bagi tahu jangan risau, ayah dah ada di tempat yang paling baik dan ayah meninggal dengan cara yang baik. Mereka katakan yang ayah mendapat pahala mati syahid akhirat. Boleh Ustaz terangkan untuk itu? Okey, Syirah dan seluruh keluarga yang lain yang juga hadapi musibah yang sama, kematian ibu, kematian ayah, ya. Ujian COVID yang cukup menekan ini, saya fikir tidak ada orang yang lebih merasai kecuali anak-anak kehilangan si ayah, seorang suami hilang isteri, seorang ayah hilang anak. Kalau kehilangan biasa itu satu yang biasa, boleh ditatap wajah si mati, dikucup, didahi, diosong, dipeluk, dicium. Tapi kematian COVID ini sesuatu yang menakutkan sehingga dilarang kita menghampirinya. Syirah,
dalam hukum agama kita, yakinlah Allah Maha Adil dengan kita. Sesuatu ujian Allah datang itu sebenarnya untuk tujuan kebaikan. Kematian orang dalam COVID ini bukan percuma sebenarnya. Mereka diuji Allah dengan ujian mereka sabar dan mereka diambil nyawa adalah dengan satu kemenangan. Pada saat Nabi sebut dalam hadis Muslim. Nabi kata apa? At-ta'un syahadatun likulli muslimin. Ini hadis Muslim. Orang mati dalam kes ta'un merupakan satu penyaksian dia mati syahid sebagai orang yang syahid di sisi Allah Azza wa Jalla. Ulama bercakap, ta'un itu satu ujian yang belum berlaku satu zaman yang lampau. Tak ada COVID zaman, tapi dalam suasana ta'un itu pun sesuatu yang menekan, yang menyaksa kepada si mati. Maka dalam hal ini para ulama bersependapat bahawa COVID-19 yang berlaku dunia sekarang ini, kematiannya sama dengan ta'un, maka taraf si mati ini sebagai syahid akhirat. Ibn Hajar Asqalani pernah berkata bahawa ini merupakan anugerah Allah kepada mereka. Sebab Allah tetap beri mereka sesuatu yang sifatnya kemenangan. Sebab sekurang-kurang, ini saya daripada pandangan ulama terkini kata, sekurang-kurang kalau orang mati biasa, dapat ditatap wajahnya, dipeluk cium, dimandikan oleh tangan si anak, dalam keadaan nak bergabung, tenaga 7 orang bergabung, nak bergabung. Bila si matikan macam tu, tanpa dimandikan, terus ditayamumkan, pastilah Allah tidak mengecewakan si mati tadi. Sebab Allah tak pernah berlaku zalim pada hambanya. Jadi keadilan Allah ialah si mati yang mati dekat ta'un dan COVID-19, syirah yaqilah ia mati syahid akhirat. Amin. Yang Amin. penting anak-anak teruskan doa dan sabar kepada Allah. Itu kekuatan kita insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Wallahu Rabbal Alamin. InsyaAllah. Baik, Syirah, kami wakil bagi seluruh kru produksi dan juga pihak media Prima serta wakil bagi seluruh rakyat Malaysia mengucapkan takziah dan insya-Allah semoga terus kuat dan terus menjadi anak yang bermanfaat kepada masyarakat kerana sahamnya sudah tentu akan terus kepada ibu atau ayahnya, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Terima kasih Syirah. Amin. Insya-Allah. Sama-sama. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu kekaguman Ustaz ya daripada saya sendiri secara peribadi, bagaimana seorang anak yang sangat kuat tetap positif atas apa yang berlaku, tetap menyerahkan kepada Allah atas segalanya. Allahu Akbar, memang hebat. Para penonton sekalian, Tanyalah Ustaz akan kembali lagi selepas ini. Dakwah biar kami yang teruskan dan kami sampaikan. Terus duduk di rumah. Nantikan selepas ini. Walaupun kita ada kerja yang bagus, kita ada kemewahan, tapi kita jauh dengan keluarga. Biarlah kita sederhana, tapi kita ada dengan keluarga kita. Setelah terkandas UiTM sepanjang 40 hari PKP berlangsung, kepada Mama dan Abah, jangan risau, kakak akan balik insya-Allah setelah semua selesai. Jadi saya menyeru agar kita sama-sama putuskan rantai COVID-19, duduk di rumah, kita bantu frontliners, kita tingkatkan ibadah dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah Malaysia boleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua terus setia bersama Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah. Biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Tanyalah Ustaz kita bawakan tenang tanpa nikmat sebagai satu tajuk yang kita angkat untuk kita sama-sama diskusikan. Dan kita fokuskan juga kepada dua perkara yang telah disebutkan oleh tetamu yang berada di studio kita tadi, iaitu kuncinya tidak lain tidak bukan sabar yang dapat membawa kepada ketenangan. Dan alhamdulillah tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad masih terus setia bersama dengan kita. Cumanya saya nak recap sikit Ustaz ya. Okay. Kita nak mungkin nak jentik hati para penonton juga dan kita juga Ustaz ya. Bagaimana seorang anak yang begitu hebat, terus optimis, terus positif dalam apa yang berlaku ni Ustaz ya. Teringat pula bagaimana sabda Nabi SAW Ustaz ya, kalau saya silap betulkan saya. Ada 3 perkara yang akan menjadi bekalan kita menuju ke alam baqa. Salah satunya ialah doa anak-anak yang soleh. Bagaimana Ustaz memandang Ustaz doa anak yang soleh itu sangat penting? Ya. Itulah harta yang tidak pernah padam cahayanya. Allahu Akbar. Harta yang akan terus berkekalan sampai bila-bila. Doa ini merupakan senjata paling ampuh, ya. Sebab itulah dalam hukum agama betul kata Dek Hadari tadi, sebab Nabi Rasul macam tu. 3 perkara yang tak akan putus dalam hidup manusia, iaitu antara waladin salih yad'u lahu. Maka dalam hubungan ini, kita kena ingat bahawa nikmat ada anak yang soleh, ada 2 maksud. Pertama, kita ada anak yang ada iman taqwa. Yang kedua, anak itu berjasa besar kepada mak ayahnya. Sebab apa? Mak ayah dia mati, dia berjasa pada anak. Dia tanamkan iman, tanamkan agama, tanamkan ilmu, tanamkan adab agama.
Sebab anak ini kalau ada pun tak tanam ilmu agama, tak jadi. Anak 7 orang tapi seorang pun tak pernah doa pada ayah. Jadi kesimpulan saya ialah doa ini Tuhan satu benda yang tak pernah padam cahaya. Sebab Allah sebut begitu, Nabi sebut begitu. 3 benda yang tak putus sampai bila-bila. Jadi bayangkan tuan-tuan, kau dapat kita jadikan doa anak-anak sebagai senjata ampuh kita dengan syarat balik pada Al-Quran. Saya ingat satu ayat daripada Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 9. Allah kata apa? Allah sebut dalam ayat itu tentang kita kena takut bimbang. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kamu kena takut kalau tinggal anak-anak yang tak bertakwa. Kena takut kata Allah. Bermakna disebab itu maksud Allah tinggalkan anak yang tahu nak berdoa. Dah mati 10 tahun sekalipun anak tak pernah lekang, ya Allah ampun dosa mak ayahku. Ini harta yang kekal. Mengatasi harta dunia yang kita tinggal. Tinggal duit ringgit, besok habis. Tinggal harta yang tanahnya, dijual minggu depan. Tapi harta anak yang soleh akan sampai ke akhirat insyaAllah. Allahu Akbar. Ya, itu. Semoga menjadi satu inspirasi buat kita semua untuk membimbing anak-anak kita, insya-Allah. Baik Ustaz, teringat saya sebelum saya nak alu-alukan soalan ini daripada Mas Ripah Nur ni, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan wala in kafartum, dan kalau kamu wala in syakartum la, jika kamu bersyukur kepadaku akan aku tambahkan nikmat itu bagi kamu, dan jangan sekali-kali kamu kufur, azab aku amat pedih. Itu firman Allah Ustaz ya. Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7. Soalan ini mungkin boleh dikaitkan dengan ayat tersebut. Mas Ripah Nur katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Selalunya seorang itu akan tersedar bila tidak dapat menikmati dan menghargai nikmat yang telah tiada. Bila nikmat itu sudah pergi dan hilang, baru ia menyesalinya. Baru rasa nak bersyukur. Bagaimana untuk tenang tanpa dapat menikmati peluang yang hilang dan menghargai nikmat yang ada sekarang? Sebagai contohnya, kehilangan sebuah nikmat iaitu kehilangan orang yang tersayang, dan kehilangan nikmat daripada kehilangan salah satu anggota tubuh badan. Silakan Ustaz. Sebab itulah kita dalam hidup ini, nilai kesyukuran itu paling tinggi sekali. Allahu Akbar. Sebab setiap nikmat kita ada bukan milik kita. Betul. Kita ada apa dalam hidup? Dalam Al-Quran Allah sebut secara detail dalam An-Nahl 78. Allah sebut apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kamu lahir kata Allah, kamu tak tiap apa-apa. Tapi Allah ciptakan kamu dengan nikmat tangan, kaki, mata semua untuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saat kita ni tuan-tuan dalam hidup beragama ni, saudari Musrifah yang bertanya tadi, pertama sekali ialah kita kena ada nilai kesyukuran yang tinggi. Allah. Sebab bila dah hilang kita mula bercakap. Contoh sekarang dalam COVID-19. Bila masjid dah tak boleh pergi. Dah dikunci. Bila surau dah dikunci, tak boleh berjemaah. Ada orang berkata, ya Allah, kami dah biasa pergi. Bagi orang yang datang ke masjid sentiasa, dia akan rasa begitu. So apa? Sebab nikmat datang ke masjid itu satu nikmat yang besar. Betul. Tapi bagi orang tak ke masjid, tak rasa apa lah kan. Jadi makna bila Allah uji kita nikmat begitu kuat tarik, masa kita belum nampak. Sebab itulah dalam hidup ini tuan-tuan, jangan kita lupa betapa Allah SWT jadikan kita supaya ingat kepada sentiasa. Saya baca ayat tadi kan, An-Nahl 78. Allah kata apa? La'allakum tashkurun. Allah berikan nikmat itu untuk kamu syukur kepada Allah. Syukur dengan 3 maksud. Pertama, syukur yang pertama ialah dengan ucapan lidah. Betul. Alhamdulillah, istighfar, tasbih, tahmid. Kedua dengan hati, yakin, percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga anggota badan. Terjemahkan dengan anggota badan kita. Buat kita dapat rezeki, tak banyak, sikit, hulurkan. Sedekah. Dapat nikmat duit tak banyak, hulurkan, contoh sumbangan. Ada rezeki tenaga, tolong orang bantu orang. Supaya apa? Supaya kesan daripada kita Allah uji nanti, contohnya setiap hari kata Nasrifah tadi, Allah tarik anggota badan contohnya. Allah tarik tangan kita, mungkin terpotong. Oleh azubillah lah, accident. Tapi tangan pernah berbakti selama ini. Tangan dah pernah derma, pernah tolong orang. Walaupun hilang sebelah, jangan bimbang. Kehilangan tadi, tetap ada harga si Allah Azza wa Jalla. So apa? Sebab dia pernah beramal, dia jaga amal, jaga ibadat. Ini kunci kita. Wallahu a'lam. Saya mungkin ada sesuatu yang saya nak tanyakan kepada Ustaz jugalah dan mewakili para penonton. Allah menyatakan dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang bermaksud, adakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dan menyatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum lagi diuji. Jadi Ustaz, soalan iaitu
bagaimana Ustaz sebenarnya ujian ini Allah nak menjentik hati kita supaya kita ini sebenarnya untuk lebih dekat kepada Allah. Ya. Tapi jawapannya sekejap lagi Ustaz. Kerana ketika ini kita ada pemanggil di talian untuk kita sama-sama alu-alukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan soalan. Siapa? Okey, saya Ismail. Soalan saya pada Ustaz begini saya tanya. Ismail. Bagaimanakah cara bagi kita mencapai nikmat ketenangan dalam situasi PKP ini agar kita tidak terasa kelah kesah walau apa jua dalam keadaan? Itu saja soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Haji Ismail, orang Sungai Buloh kita Ustaz ya. Macam mana Ustaz nak mencipta ketenangan itu? Bagaimana? Dalam suasana COVID yang penuh ancaman ini. Silakan. Baik, Tuan Haji Ismail. Pertama sekali, kita kena faham bahawa nikmat hidup ini bukan milik mutlak kita. Semua datang daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Bila kita bertuhankan Allah Azza wa Jalla, berimankan nikmat iman yang kita nikmati, bernabi Nabi Muhammad SAW, percayalah, itulah kunci kekuatan kita. Memang kita tak nafikan, dalam kita berada ketenangan bukan mudah. Ya, kalau kita dalam suasana sekarang PKP sekarang ni, nak ke pejabat tak boleh. Tapi dalam tempoh sekarang ni, ada setengah sering dibolehkan. Tapi suasana baru ni, tak boleh bergerak ke mana-mana. Tapi kerana kata iman ada, kita ada Allah. Zikir, tasbih, tahmid, doa, munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga waktu awal sembahyang, kemudian kita bersama. Ini semua antara kekuatan kita miliki. Sebab semua ini merupakan rezeki Allah beri kepada kita untuk kita mendekatinya. Takrut tuan-tuan, satu senjata paling ampuh kepada kita. Waktu bagi saya, nikmat itu ada. Cuma kadang-kadang kita gagal guna. Menyebabkan kita kadang-kadang tak rasa ketenangan. Nikmat bukan tak ada. Ada. Nikmat beribadat, nikmat baca Quran, nikmat cari pahala, nikmat buat kebaikan. Tapi kita tak guna, hilang ketenangan. Cuba kita jaga. InsyaAllah. Sebab kita ada Allah Azza wa Jalla. Ada Allah mendengar rintihan kita. Minta, Allah beri. Udu'uni astajib lakum. Doa aku minta. Sebab Allah tak mengecewakan kita. Jadi bagi saya tuan-tuan, PKP ini bukan menyempitkan kita. Sebab tujuan yang utama PKP ialah untuk kita dapat nikmat lebih besar lagi. Selepas bila COVID dah tak ada, kita akan dapat sebuah kehidupan yang sebenarnya. Jadi ketenangan ini hanya melalui hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni Ustaz ya. Tambah Ramadan. Sebelum ni Ramadan kita sibuk Ustaz, tapi kali ini Ramadan di rumah banyak perkara sunat kita boleh lakukan. Subhanallah, pada pagi sampai ke malam. Malam ke siang. Sebab apa? Kalau tidak Ramadan, kalau tidak sebelum ni, dan Ramadan juga kita mungkin sibuk urusan bekerja. Betul. Tapi sekarang nak semai duha. Bukan setakat 2, 6 rakaat pun dapat. Nak beribadah awal pagi, pukul 5, pukul 3 boleh bangun lagi. Jadi semua ini balik kepada hubungan dengan Tuhan. Sebab sebut tadi, hubungan Allah itu penting sangat. Bagi orang Islam. Sebab kita nak Allah yang berikan segala-gala. Betul. Allah meredakan masalah. Allah akan beri kita segala kemenangan. Allah beri kita segala kebaikan. Pada Allah kita berserah. Itu dia. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, tadi soalan yang saya tinggalkan itu Ustaz. Mungkin para penonton tak sabar nak tahu jawapannya. Sebenarnya Allah telah menyatakan 1400 tahun dahulu dah turun ke muka bumi ayat ini. Allah menyatakan Allah tidak akan membiarkan kita sahaja dengan kita hanya sekadar mengaku kami beriman. Sedangkan mereka tidak diuji lagi. Sebenarnya Ustaz, ujian itu tiba untuk Allah mencari kualiti iman yang terbaik kerana Allah sangat merindukan hamba-Nya yang beriman betul-betul iman. Saya setuju. Sebab ayat ini Allah ada satu gambaran cantik. Bila Allah kata wahum la yuftan, mereka tak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sedang mereka berkata kami beriman. Sebab hidup ini pun ujian pada Allah Azza wa Jalla. Kita baca dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hidupkan kita untuk tujuan nak tengok siapa yang ahsanu amala. Amalan terbaik. Siapa yang amal terbaik, ibadat terbaik, agama terbaik, iman terbaik. Allahu akbar. Jadi maknanya kalau kita kata hidup ni tak ada ujian, bohong. Ya. Daripada kecil sampai kita mati ada ujian datang. Ujian pelbagai. Kadang-kadang ujian besar, yang kecil, ujian susah payah. Jadi sebab itulah dalam hidup tuan-tuan ada di sana ujian untuk maniskan lagi. Jangan kita kata ujian itu satu benda menyakitkan kita. Tapi ada kemanisan. Contoh macam COVID-19 ini. Ya? Bila datang COVID-19 ini, ujian. Kita mula faham. Perlu kepada kebersihan diri. Perlu kepada agama yang kuat. Jagaan ibadat. Mula fikir kita. Mungkin sebelum ini kita rasa, tak apalah. Ya?
tak datang pun COVID-19 ini berlaku di Spain, berlaku di Itali, berlaku di negara barat. Masuk ke negara kita. Datang ujian ni kita mula insaf. Dan saya kira ini pun satu poin penting kepada kita sebab dalam hubungan Nabi bersabda kepada kita. Saya nak kaitkan daripada hari Muslim. Nabi kata apa? Badiru bil a'malis salihati fasatakunu fitanan ka qita'il lail muzlim. Kamu kena bersegera amal salih. Sebab apa? Akan datang ujian kepada kamu. Ujian maksud cabaran yang gelap gulita macam malam. Rahsia kata Nabi, amal salih. Jaga amal salih. Jadi dengan itu tuan-tuan, warna hidup ini kita mesti dengan kebaikan demi kebaikan. Pahala diraih, kebaikan dicari. Kebaikan dicipta, pahala kita cari. Mudah-mudahan kalau itulah kita lakukan, insya-Allah kita akan bernilai insya-Allah bernilai. Ada harga insya-Allah Azza wa Jalla. Datang ujian macam mana untuk maniskan hubungan kita dengan Allah, bukan untuk meruntuhkan kehidupan beragama kita. Wallahu a'lam. Ya, itu dia Ustaz ya. Perintah kawalan pergerakan ini juga sebenarnya menimbulkan kesan kepada kita. Pelbagai kesan sebenarnya dan terdapat juga pelbagai ragam. Dan mungkin juga ragam yang kita dapat juga nak sentuh sekarang ini soalan daripada sahabat kita ni Kak Su. Ramai yang apabila datangnya wabak ini, inilah yang berlaku. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Waalaikumsalam. Sedihnya apabila di saat perintah kawalan pergerakan ada orang insaf atas segala perbuatannya selama ini. Contohnya, tak pernah solat, apalagi solat Jumaat. Apabila timbulnya keinsafan, masjid pula ditutup. Allahu, bagaimana nak tenangkan hati yang membuat-buat rindu untuk ke masjid? Inilah dikata dalam patah Melayu dah terantuk bertengadah. Ya. Dia kata terantuk bertengadah. Bila Allah datangkan satu ujian, baru kita nampak, oh silap aku selama tak ke masjid. Jadi sebab itulah saya rasa, bila datang ujian macam ni, bagi orang yang ada akal fikiran yang waras, ada iman, bukan was-was, ya, ada iman yang kental, dia mula berfikir bahawa semua yang berlaku ini untuk menjadikan dia makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, bukan makin jauh. Dia saya ingatlah, harap sangat saya berdoa malam siang pada Allah SWT selepas ini. Takdirnya PKP dah selesai, virus pun dah hilang, kita harap masjid akan penuh 3 kali ganda pada biasa. Kalau biasa 100 orang, boleh 300 orang. Kalau biasa 50 orang, 100 orang. Kita harap baik subuh, asar, subuh. Sebab apa? Sekarang ini kita ibadat di rumah. Masuk subuh kita bangkit. Asar kita bangkit. Zuhur kita bersama jemaah di rumah. Jadi lepas ini kita harap nilai ini akan berterusan. Jangan sampai peringkat kita ulang balik dah terantuk bertengadah. Bila datang ujian balik, kita menyesal, aku tak buat apa yang aku buat. Tak boleh. Orang beriman jangan kena disengak lubang dua kali. La yaldadghul mu'min fi juhrad marratain. Tak boleh orang beriman disengak oleh satu bina oleh kala jangkit 2 kali satu lubang. Padan sekali. Betul. Padan sekali kena gigit, kena sengat, cukuplah. Oh, insaf. Ni nak tunggu kena gigit 2 kali, mati ya. Ya. Wallahu alam. Ustaz setuju tak? Mungkin komen Ustaz juga. Situasi yang berlaku ini juga adalah tarbiyah buat diri kita supaya kita jadi lebih baik selepas ini dan ia memberi kesedaran dan juga pemulihan untuk diri kita. Ya, amat setuju sebab kadang-kadang dalam hidup ini bila datang ujian kita mula insaf dan sedar. Sebab tu dalam pepatah pun sebut kita ni kalau tak diuji, kita tak nampak sesuatu di sebalik itu. Bila uji, baru kita nampak. Jadi bagi saya, ia ada kebenarannya. Jadi dengan datangnya situasi tenang tanpa nikmat ini, kita mula fikir jauh ke depan. Macam mana kita nak pertahankan nikmat agama, nikmat beramal, nikmat ibadat dengan cara yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita bukan minta datang ujian, tapi datang kena hadapi dengan apa? Dengan keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Yang penting sekali pengurusan diri kita, fizikal dan emosi itu, kerohanian kita itu, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, banyak lagi kita akan kongsikan. Cumanya kita tutup dahulu di TV3 dan kita ada sambungannya selepas ini di TV9 insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, kesan COVID-19 kini satu dunia merasainya. Sama-samalah kita berdoa agar kita semua dijauhi daripada wabak ini. Tanyalah Ustaz berakhir di sini. Jangan lupa saksikan di TV9 selepas ini. Detik Muhasabah.
Alhamdulillah, alhamdulillah kembali bersiaran, kembali menonton Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah. Dan hari ini kita bicarakan tentang tenang tanpa nikmat. Para penonton sekalian, dengan keluk pandemik yang berjaya diratakan, keberkesanan pelaksanaan 3 fasa PKP Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini nyata membuatkan beransur-ansur dapat dilihat hasil tindakan proaktif dan agresif kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini. Namun diingatkan perkembangan positif situasi ini sekarang bukan bermakna rakyat boleh menghela nafas lega dan terus berasa selesa dengan tidak mematuhi PKP. Perlu diingat, perjuangan masih belum selesai. Sama-sama kita terus patuhi Perintah Kawalan Pergerakan agar penularan wabak ini dapat sama-sama kita hapuskan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad, kita bicarakan tenang tanpa nikmat. Baik Ustaz, saya ada satu soalan yang saya akan tanya sendiri. Cumanya Ustaz, sahabat kita tak dinyatakan namanya ingin tahu katanya dari Bandar Utama. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam. COVID-19 dan arahan PKP telah mengubah cara hidup seharian kita. Ini termasuklah imam tiada makmum di masjid. Para guru berpisah dengan anak-anak murid dan kawan-kawan berpisah dengan rakan sekerja. Pada masa yang sama, kita bersama keluarga semakin bertambah masanya. Jalan raya tidak lagi sesak dan alam sekitar semakin bersih. Ironinya, COVID-19 dan PKP sebenarnya sedang mendidik hati kita dan mengukuhkan iman kita. Apa pandangan Ustaz dalam hal ini? Hikmah di sebalik ujian. Ya, saya setuju sangat-sangat dengan pandangan. Yang pertama sekali, COVID-19 dan PKP ini ada negatif, ada positifnya. Yang negatif, kita tahulah wabak yang pandemik ini yang menyerang tanpa mengenal usia dan waktu umur. Ini satu wabak yang negatif, yang menakut sampai sekarang. Bila Da'i sebutkan tadi bahawa jangan kita rasa selesa. Perjuangan untuk henti rantaian belum selesai lagi. Belum selesai. Angkanya kita kena sifarkan dia. Betul. Ini pandangan saya lah. Saya setuju. Ya, baik. Itu negatif. Yang positifnya ialah keterikatan kita dalam konteks kekeluargaan, rumah tangga. Negatifnya itulah dia. Contohnya tadi, imam dah seorang-seorang, makmum tak ada. Betul. Kawan teman taulas pejabat pun dah tak ada bersama, tak makan bersama. Anak-anak kita tak ke sekolah, guru-guru berasing dengan murid. Itu pun negatif lah kan. Tapi daripada sudut positifnya lah, dia mengajar kita kepada kita apa? Untuk kita berenung balik. Renung balik, muhasabah kembali. Kenapa ia berlaku? Di mana titik masalahnya? Kenapa ia berlaku begitu rupa? Bagi saya ada dua. Yang pertama sekali ialah, kalau ikut pada pandangan sahabat tadi, yang pertama ialah memang kita orang Islam. Orang Islam penting. Allah nak ajar kita supaya kembali ke pangkal jalan. Keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting sangat. Sebab kata Al-Imam Al-Qurtubi, ketika disebutkan ayat sebaca awal itu, ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim, siapa ayat? Kata Imam Qurtubi, bila ada nilai keimanan takwa dalam hidup, ada iman, ada takwa, maka itulah punca kepada segala kemenangan. Allah akan tutup pintu kepayahan. Pintu masalah akan tutup. Sebab apa? Orang beriman takwa. Selesai. Yang keduanya tuan-tuan, daripada isu ini menunjuk kepada kita bahawa kita kena bersatu hati dalam masyarakat. Selama masyarakat ada masalah dalam suan hiruk-piruk, akhlak, cara hidup, tak pernah bersetuju, tak pernah bersama, asyik nak bertekambak lah. Selama itulah kita ada something, tak selesai. Jadi bila kita boleh kembali bersatu atas nama agama tadi, insya-Allah tuan-tuan, ada titik kebaikannya. Cuma kita harap janganlah berlarutan negatif tadi. Cuma kuatan kita adalah negatif akan pergi, positif kita akan ambil ke arah untuk bina kembali suasana yang lebih harmoni, lebih mapan dan lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia hikmah di sebalik ini Ustaz ya. Ada hikmah tersirat. Cumanya Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang rumah tangga. Mungkin satu soalan ini mewakili para penonton juga, iaitu bagaimana kita juga ada mendengar kes-kes pergolakan ataupun pergaduhan dalam rumah tangga dalam tempoh PKP ini. Pelbagai hal lah menjadi puncanya. Kadang-kadang punca kecil pun menjadi besar. Yang kecil dibesar-besarkan. Jadi Ustaz, sebenarnya tempoh PKP ini sepatutnya ia memurnikan terutamanya dalam hubungan suami isteri. Bagaimana Ustaz memandang hal ini? Isu yang paling utama sepatutnya tenang itu terus dengan nikmat. Tapi isu kita sekarang tenang tanpa nikmat. Kalau selama ini isteri suami kadang-kadang bertemu tapi tidak dalam kerangka yang rapat. Keluar suami keluar, isteri keluar rumah, balik-balik mungkin terasing dan berasingan. Hari ini bila dapat bersama ini patutnya tenang
dengan penuh kenikmatan. Tapi kadang-kadang tenang tanpa nikmat menyebabkan hubungan makin ngenggang. Suami tak nak bantu si isteri contohnya. Isteri kadang-kadang berkasar dengan suami. Saya taklah sebut sesiapa, tapi dalam kerangka ini ada something. Hari ini pun pihak berkuasa, pihak yang berkait dengan soal kaunseling, sedang sibuk menangani isu rumah tangga sekalian. Ada yang bercerai, ada nak bercerai, ada yang perbalahan, tak bercakap bermasa muka. Patutnya dengan suara macam ni, lebih kita harmoni daripada sudut kebersamaan. Bincang, sembang, bercakap hati ke hati. Buka cerita-cerita lama daripada kehidupan ni yang boleh membina kehidupan beragama. Sebab kita nak nak laksanakan perintah agama itu. Apa kata Allah? Mawaddatan warahmatan itu. Biar berlaku. Tapi bila mana kekurangan berlaku pihak suami isteri ini menyebabkan berlakunya perbalahan. Jadi ini mungkin kesilapan yang tak boleh dibiarkan. Jadi akhir tenang, tak nikmat lah. Tenang tu ada makna siapa? Makna hubungan tak berapa nak jernih. Keruh. Akhir isteri bercakap kasar. Suami pun kadang-kadang tak bantu isteri. Asyik-asyik dengan gadget, asyik dengan phone contohnya. Dapur tak bantu contohnya. Jadi kadang-kadang siapa yang letih, memang segala letih, penat bercakap makanan. Tapi bila suami ada iman agama lain cerita. Sebab dia tahu kepenatan isteri dibayar dengan akhlak yang terpuji. Isteri penat dibayar dengan iman yang terbaik. Akhlak isteri penat dibayar dengan pertolongan yang sebaik-baiknya. Jadi barulah tenang. Tapi bagi saya, bila situasi tak ada kekuatan ilmu agama cukup, maka itulah berlaku. Akhirnya ada kes, ada bercerai, ada perbalahan. Kaunselor begitu letih. Suatu hari ini, kalau ikut JAKIM, ada satu ruang untuk call kaunselor. Sebab apa? Nak minta pandangan, nasihat. Kerana rumah tangga ini terlalu terbeban. 44 hari dah masuk ni. Mungkin ada kes-kes bercerai seumpamanya. Wallahu a'lam. Akbar. Ya, tempoh pergerakan kawalan perintah kawalan pergerakan ni sebenarnya para penonton menyebabkan sungai-sungai menjadi jernih. Sepatutnya juga dalam rumah tangga kenalah jernih juga Ustaz ya. Insya-Allah. Baik Ustaz, kenapa saya tanyakan tentang rumah tangga ini? Kita nak bawakan eksklusif bersama dengan para penonton sekalian di mana di talian ketika ini kita nak bawa perspektif juga daripada seorang suami. Tadi ada ketua keluarga, seorang ayah, seorang suami, kemudian daripada seorang anak. Kali ini kita bersama pula dengan insan yang menjadi seorang suami yang kini berjauhan bersama dengan berjauhan daripada isterinya. Jadi kita bersama dengan Encik Isnin Sadali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Encik Isnin? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik Encik Isnin, kita bersama dalam ruangan perbincangan ini iaitu tenang tanpa nikmat. Tapi kita nak tanya Encik Isnin dari sudut seorang suami lah, ketua keluarga ni. Tapi sebelum itu mungkin Encik Isnin boleh kongsikan perkongsian pengalaman apabila disahkan sebagai pesakit COVID-19. Silakan. Alhamdulillah. Sebenarnya kita sudah maklum dalam musim penyakit yang tengah wabak ni. Saya telah menjalani ujian dan sedia untuk menerima sajalah apa saja keputusan positif. Tapi selang beberapa hari selepas menjalani ujian tu saya disahkan positif. Kemudian saya diatur supaya menjalani rawatan dan bersedia untuk dibawa ke hospital untuk buat rawatan. Kemudian pastinya saya yang menerima berita itu berdebar dan rasa subhanallah, rupanya saya salah seorangnya yang telah dijangkiti virus ini. Dan saya terimalah segala apa yang telah ditentukan ini. Dan saya hadapi pada malam itu berita ini cukup rasa gelisah. Ialah dengan ketabahan dan keterangan juga saya terima, saya beritahu kepada keluarga semua, ya Allah, ayah dah kena virus COVID-19. Allahu Akbar. Jadi anak-anak pun dah tahu tu pastinya terkejut lah dengan berita begitu. Saya masa itu berdua je dekat rumah dengan isteri. Jadi saya sedia untuk diberitahu untuk ambulan akan datang bila masa untuk ambil tuan, dia kata, untuk dibawa ke hospital. Baik. Jadi saya pada malam itu tidak sedia untuk bergerak ke hospital, tapi tunggu kemalaman dalam keadaan rasa gelisah juga. Ya Allah, baru-barunya saya kena ujian begini. Inikah ujian yang buat diri saya atau keluarga saya. Dan ini juga mungkin selepas
saya menunggu dan saya pergi daripada rumah ni, adakah perjalanan terakhir buat saya. Alhamdulillah. Saya dibawa ke hospital dan menjalani rawatan selama 15 hari gitu. Ya. Jadi keputusannya dalam menghadapi suasana yang begitu, dalam rawatan, saya diberi kesihatan. Okey. Baik, Encik Isnin. Encik Isnin, ya, dikabarkan juga turut terkesan ialah isteri tercinta yang mana disahkan juga dijangkiti COVID-19, betul ya? Betul. Baik, sebagai seorang suami, dalam keadaan PKP ni banyak kes di luar sana biarlah melibatkan pergolakan rumah tangga apabila tempoh PKP ini. Sebagai seorang suami, bagaimana Ramadan tanpa isteri yang kini dikuarantin di hospital, yang kami semua sedang doakan juga sama-sama untuk kembali pulih insya-Allah. Bagaimana Ramadan tanpa isteri itu? Begitulah tadi semasa saya dalam rawatan, kemudian isterinya pula menjalani rawatan, kemudian disahkan juga positif. Kemudian ya Allah, semasa saya dalam hospital, dia pun menyusul untuk rawatan dia. Kemudian apabila saya pulih dan menjalani karantina di rumah, isteri saya pula mengganti duduk di hospital. Pada itulah jadi saya harap, saya ingat bila saya pulih, saya dapat balik dan jumpa dia. Pada malam saya pergi yang pertama tu, sampai sekarang ni pun saya tidak dapat ditemukan walaupun satu hospital. Saya berada tingkat 7, dia berada tingkat 6. Tapi begitulah keadaannya. Kemudian apabila saya balik ke rumah, dia masih sudah berada di hospital sehingga sekarang. Kemudian saya mengharapkanlah supaya pada jalan-jalan puasa ini nanti, kalau dia pulih segera, rupa-rupanya sampai sekarang dia belum pulih lagi. Jadi saya terimalah kenyataan itu supaya dia dapat perawatan yang sebaik mungkin sehingga dia sihat dan dapat balik keluarga. Saya terima juga akadnya saya berada di rumah sendirian pada masa ini. Tak apalah juga. Walaupun usia saya dah dalam keadaan yang dah hampir 70 ni. Tapi alhamdulillah berkat Ramadan ni rezeki atau kesusahan itu dapat kita bersama dengan jiran tetangga yang memberi pertolongan untuk makan minum ataupun melihat khabarannya kepada saya, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, Encik Isnin. Kami di sini sungguh kagum dengan semangat seorang suami seperti mana Encik Isnin, dan kami di sini serta para penonton satu Malaysia ni juga di seluruh dunia mendoakan kembali pulih isteri Encik Isnin, dan insya-Allah amin ya rabbal alamin. Amin, insyaAllah. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Tuan Ustaz. Amin. Mudah-mudahan kita dapat kembali. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia Ustaz ya, Encik Isnin yang mungkin. Encik Isnin ini kita kira sebagai saya tenang tanpa nikmat. Tenang sebab beliau sudah sembuh daripada COVID, tetapi nikmat bersama isteri tak dapat dirasai. Dan itu masih diuji. Betul. Dan itu kita akan kupaskan selepas ini, insya-Allah. Para penonton sekalian, terus setia bersama kami. Jangan pergi ke mana-mana. Tanyalah Ustaz. Detik Muhasabah kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para penonton sekalian, kembali kita dalam Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah. Dalam kita tidak sedar, fasa demi fasa PKP telah berlalu dan insya-Allah ini adalah tempoh pemulihan. Namun apa yang penting ialah sedar atau tidak, banyak hikmah yang kita dapat belajar. Banyak juga kesedaran yang terdetik dalam hati kita. Yang penting selepas ini, bagaimana kita istiqamah dengan perubahan kita ke arah positif.
Itu yang perlu kita tanyakan. Dan alhamdulillah hari ini kita bicarakan tentang tenang tanpa nikmat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, guru kita semua Ustaz Roslan Muhammad, yang tenang juga. Alhamdulillah juga penuh dengan nikmat. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, saya suka untuk kita nak bicarakan, nak saya tanyakan soalan ini, tetapi kita nak bawa para penonton untuk lihat apa yang disediakan oleh pihak penerbitan, iaitu tentang makna Pok Sudin yang viral ataupun tular di media sosial baru-baru ini. Tak kisahlah di Facebook ataupun di Instagram. Katanya beliau sanggup pulang ke Kelantan dalam keadaan berjalan kaki dari Kuala Lumpur, dari Shah Alam menuju ke Kelantan setelah kehilangan kerjanya. Yang pentingnya, ini dia wajah yang menjadi inspirasi beliau untuk pulang ke rumah, iaitu untuk menemui anaknya sendiri. Tak kisahlah jalan kaki pun tak apalah, asalkan dapat jumpa anaknya. Katanya takut tak sempat nak jumpa. Allahu Akbar. Itu dia kata-kata seorang ayah. Baiklah para penonton sekalian, yang kita dapat tonton tadi itu merupakan salah satu kisah yang sebenarnya banyak lagi kisah. Baik Ustaz, bagaimana Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita dengarkan tadi juga Encik Sadali, luahan hati beliau sebagai seorang suami tadi. Encik Isnin tadi. Ya, Encik Isnin, minta maaf. Encik Isnin Sadali tadi. Bagaimana Ustaz, sebenarnya PKP ini memberi kesedaran yang sangat hebat buat kita semua? Pertama sekali, kita tak pernah berjangka inilah kenyataan yang kita akan hadapi. Betul. Tak pernah kita jangka. Saya dengan Da'i Hadari, kita pun pernah ke Mekah, bertemu di Mekah. Betul, kan? Ustaz. Pada seawal dalam bulan Januari pertengahan. Betul. Kita ceritalah kan. Dengan penuh rasa seronok beribadat. Tiba-tiba hari ini, Mekah sunyi daripada kehadiran manusia. Kaabah tak ada tawafi lagi. Ya. Kalau ada pun pekerja yang tawafnya. Betul. Tapi orang tak datang. Semua kita tak jangka. Tapi apa yang berlaku ini sebenarnya bagi saya ialah, pertama sekali, ia menunjukkan suatu ujian yang kita kena hadapi. Bila Allah nak uji manusia, Allah tak pernah tanya kita, aku nak uji kamu sekarang. Tidak. Dah bersedia ke belum? Allah, ya, kita tak kena tanya, bersedia belum. Satu, dalam hal ini, yang penting adalah kita sendiri. Di mana kekuatan kita? Sebab kita kena cari ketenangan dalam hidup. Walaupun dalam apa ujian sekalipun. Macam saudara Makno tadi, daripada Shah Alam menuju ke Kuala Kelantan, ke Tanah Merah. Ya. Dalam keadaan dia tenang. Tenang sebagai seorang ayah yang ada anak, ada isteri. Tapi tanpa nikmat. Kerjanya dah tak ada lagi. Putus hubungan dia dengan kerja. Tapi itulah ujian. Dia redah perjalanan. Nak ceritanya, redah perjalanan. Walaupun tak berkaki ayam, dengan tanpa naik kenderaan. Ya, betul. Ratus kilometer dia berjalan, contohnya. Ini menunjukkan kepada kita ada kekuatan. Sebab manusia ini ada kekuatan. Bahawa kita jangan cepat melatah dalam hidup beragama. Bila Allah tarik nikmat, kita betul berkata Allah tidak adil. Allah tidak suka. Allah zalim. Tidak. Ya. Sebab Allah tarik nikmat ada tujuan untuk uji kita. Cik Makno tadi bagi saya satu contoh. Satu contoh sebab ada kecekalan hati. Demi anak, demi isteri, demi keluarga. Paksa redah perjalanan jauh pun tak apa. Tapi nikmat urusan dunia dia kehilangan sekejap. Allah kalau ganti. Itu yang pertama. Yang kedua yang Da'i Hadari, dalam hal ini kita kena ingat bahawa dalam musim PKP 4 dan masuk fasa keempat ini, kita kena ingat bahawa kita nak di sana kebaikan hari mendatang. Kita nak stopkan semua rantaian COVID-19, penyakit dah tak ada, kita nak kembali semula. Sebut awal tadi, biarlah kita kembali semula keadaan macam mana? Kita kembali semula orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jangan cetuskan kembali hal-hal yang merosakkan peradaban, merosakkan akhlak, merosak agama. Jangan. Kalau boleh kita balik nanti bila selesai COVID kepada iman agama. Surau masjid penuh. Betul. Tempat ibadat penuh. Lebih baik pada apa yang ini. Dalam maksud kita makin dekat dengan agama, itu yang kita harapkan. Jadi bagi saya, tenang tanpa nikmat ini sebenarnya dalam hukum agama, kita tenang penting. Nikmat kemudian. Tapi nikmat bila Allah beri, jangan kita abaikan nikmat itu. Nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat harta benda seumpamanya. Wallahu a'lam. Cantik perincian Ustaz, dan insya-Allah moga-moga kita juga ada persediaan di pihak kita sendiri untuk menghadapi segala kemungkinan dan banyak cabaran lagi selepas ini Ustaz ya. Allahu Akbar. Cumanya Ustaz, ada satu soalan. Kalau sebelum ni kita dengar PJJ, pengajian jarak jauh, tapi lain pula PJJ kali ni. Ustaz Ziatul Siddiq di Facebook
Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk mencari ketenangan bagi pasangan perhubungan jarak jauh PJJ yang terpisah disebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, mengakibatkan tidak dapat menjalani nikmat bersama keluarga seperti sebelum ini? Ketenangan itu dah lama Ustaz. Bayangkanlah tempoh berjauhan 44 hari. Ustaz. Ada kita tak nafi, ada di kalangan mereka yang telah terputus hubungan itu selama dah hampir 40 hari, kita tak nafikan. PJJ lah. Betul. Pertama sekali, ini bukan daripada kehendak kita, tapi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Cuma bagi saya, dalam suasana hari inilah, oleh kerana kita hidup zaman yang agak moden, ada hubungan secara video call, ada secara FaceTime, ada secara Zoom, macam-macam. Saya fikir ini pun maniskan lagi hubungan kita. Kadang-kadang, kalau minta maaf lah, saya pandangan saya lah ni. Kalau salah, salah lah. Kadang-kadang dekat sangat ni pun kadang-kadang asyik nak berbalah je. Betul. Ya, asyik nak bertempur je, nak perang saja. Tapi mungkin jauh tu sikit mengajar kita untuk lebih rasa makin rindu, makin sayang, makin cinta. Jadi ada positifnya. Cuma negatif tadi lah, negatifnya tak dapat bertemu dekat. Betul. Tapi positif mungkin secara mudahnya kita rasa lebih terasa rindu, yang paling debal, nak bercakap FaceTime contohnya. Jadi yang penting kunci ialah sabar dan tenang tadi. Tenang dan sabar adalah kunci kita. Kalau kita sedang sabar, jangan bimbang. Allah akan bayar cash nanti, keadaannya kita akan dapat segala-gala kemudian. Bertemulah akhirnya insya-Allah, mudah-mudahan. Yang penting positif Ustaz ya. Positif ya. Itu dia yang paling penting. Baik Ustaz, sebelum nak tanyakan kesimpulan lah, mungkin ada kesimpulan daripada Ustaz tentang topik kita hari ini, iaitu ketenangan tanpa nikmat ni, tenang tanpa nikmat ni. Satu soalan cepu mas dari pihak penerbitan ni untuk Ustaz ni. Di pihak Ustaz sendiri secara peribadi, bagaimana Ustaz tenang tanpa nikmat? Apa yang Ustaz rasakan? Mungkin semua orang ada pendapat masing-masing, cuma di pihak Ustaz, nikmat apa yang Ustaz rasa hilang apabila tibanya ujian Allah ini? Saya rasa nikmat yang paling hilang adalah nikmat bermasyarakat. Allah. Selama ini saya datang ke masjid berceramah, berjemaah di masjid, dapat duduk dengan tuan imam di khalayak depan saya, kadang-kadang penuh masjid ceramah. Sekarang kehilangan. Memang depan rumah ada anak-anak seperti jemaahnya, tapi kehilangan itu terasa sangat. Sebab tak dapat bersalam-salaman, tak dapat berjemaah beramai-ramai. Itu yang paling terasa sangat. Itulah. Yang selama hidup saya macam itulah. Pagi, petang, malam, siang. Itu kita rasa terasa sangat-sangat. Ya. Ya Allah. Tambah-tambah Ramadan ni Ustaz. Tambah-tambah Ramadan ini. Wallahu. Sebelum ni bukan... Ini soalan cepu cemas sungguh ni. Cepu cemas. Bukan apa Ustaz, sebelum ni kita selalu dengar majlis iftar, kuliah Ramadan. Tapi tenang, tanpa nikmat tadi tenang saya. Sebab di sudut fizikal boleh kontrol, makan, minum. Ibadat sebab kalau sendiri. Ke masjid ni baru jamu saja. Di rumah kontrol sikit dia. Lepas tu cuaca pun, tetapi nikmat bermasyarakat kehilangan sekejap. InsyaAllah. Wallahualam. Tenang tanpa nikmat. Kesimpulannya daripada Ustaz, silakan. Yang pertama sekali tuan-tuan, ingatlah sesungguhnya hidup ini bukan milik mutlak kita. Ia adalah milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Jalan utama kita tuan-tuan satu saja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dalam surah Ibrahim. Kita syukur, Allah tambah kebaikan. Kita kufur, Allah beri azab kepada kita. Yang ketiga, kena ingat bahawa segala-gala ujian ini dia tidak akan berterusan, akan sampai noktahnya. Syaratnya apa dia? Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab sifat kita di manusia tuan-tuan kena balik pada Allah Azza wa Jalla. Allah uji bukan benci. Allah uji kerana Allah sayang kepada kita untuk kafarahkan dosa kita dan seumpamanya. Yang keempat, sebenarnya nikmat ini kalau kita nak ukur dengan fizikal kita tak boleh ukur. Nikmat ini milik Allah Azza wa Jalla. Saya nak kata nikmat itu kecil besar, semua besar belaka, tak ada nikmat kecil. Nikmat besar, tak ada kecil. Nak kata nikmat kecil, contoh apa dia? Nikmat boleh tengok orang, besar. Nikmat hidup bau busuk dan wangi, besar. Jadi tak ada nikmat besar, kecil. Yang semua besar belaka. Maka dalam Islam, kewajiban kita syukur pada Allah. Semua nikmat, syukur. Bila Allah tak nikmat, kita kena insaf. Jadi kata kunci saya yang di penghujung ialah mesti bersabar dan tenang. Jangan lupa Allah Azza wa Jalla dan kita muhasabah diri kita. Di mana kesilapan kita? Di mana punca? Sebab punca daripada kita, bukan daripada Allah Azza wa Jalla. Saya nak baca setelah di Nabi penghujungnya. Nabi kata apa? Dalam hadis Ibn Anas Malik, Nabi kata, dalam hadis Ibn Majah, Nabi kata, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matun wa faqala alhamdulillah. Tak ada satu nikmat yang Allah berikan kena sebut alhamdulillah. Kena sebut alhamdulillah. Ya Allah, aku dapat nikmat-Mu ya Allah. Semuanya besar belaka. Penglihatan, pendengaran, nikmat hidup, tenang,
Hatta daripada ujian ni pun aku dapat nikmat juga. Sebab apa? Dapat fikir tentang dosa aku selama ini. Kata Nabi, illa kana allazi atahu afdal mimma akhadha. Allah lebih daripada kita. Nikmat ini satu hari bila Allah menangkan kita daripada ujian datang, Allah pulangkan balik pada kita ketenangan. Sebab percayalah tuan-tuan, akan kita cipta suatu kemenangan besar hasil daripada ujian yang berlaku ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, mungkin ada doa yang Ustaz boleh bacakan untuk kita sama-sama bermuhasabah, untuk kita sedar insya-Allah dan pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami rindukan keamanan, kebahagiaan. Ya Allah, pulangkan buat kami segala pintu kemenangan buat kami, ya Allah. Amin. Kebahagiaan kami nikmati, kejayaan kami rasai. Ya Allah, terimalah amalan ibadat kami, ya Allah. Kami hamba yang berdosa kepada-Mu, ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa kami, kesilapan kami selama ini, ya Allah. Dosa anak isteri kami, dosa keluarga kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami, dosa umat ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kerahmatan, keselamatan, kebaikan, kemuliaan, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan bersama lagi Ustaz ya. Insya-Allah banyak ilmu yang Ustaz kongsikan. Terima kasih juga para penonton kerana sudi untuk bersama dengan kami. Yang penting terus tenang. Dan tenang tanpa nikmat mengajar kita erti untuk lebih bersyukur dan menghargai setiap detik yang kita perolehi. Hargai setiap rezeki, masa dan segalanya yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa esok, Tanyalah Ustaz, kita akan bersama dengan Da'i Aiman dan juga Ustaz Radhi Rejab. Kita bicarakan tentang Maafkan Daku. Moga-moga terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah, Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.